Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Arifah binti Muhammad Noor. So, video kali ini merupakan presentation berkumpulan bagi kajian kes yang bertajuk Isu dan Pola Perjalanan dalam Kalangan Warga Emas. Saya Zawi Binjul dan ini adalah nama-nama bagi ahli kumpulan saya, iaitu Rozima John, Pamila Yusuf, Masura binti Abdul Malik, Suji Thomas, Muhammad Safran bin Omar, Abdul Aziz Kong bin Abdul Halim. Seterusnya, saya akan mulakan pembentangan mengenai pengenalan. Menurut Assemble on Aging 1982 mendefinisikan warga tua atau warga emas ini sebagai mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas, dan definisi ini telah disokong oleh ASEAN. Manakala World Health Organization atau dikenali sebagai WHO mentaklifkan warga emas ini sebagai mereka yang berumur 65 tahun dan ke atas. Manakala pakar gerontologi pula mendefinisikan warga emas ini terbahagi kepada dua kumpulan, yaitu kumpulan pertama terdiri daripada mereka yang berumur 65 hingga 75 tahun, yaitu peringkat umur tua awal. Manakala kategori kedua pula ialah mereka yang berusia 75 tahun dan ke atas, yang mana ianya adalah peringkat umur tua akhir. Okey, penuaan ini adalah suatu fenomena universal yang dialami oleh semua negara di dunia dalam kadar yang berbeza. Tahap penuaan bagi negara maju mengambil masa yang lama berbanding dengan negara-negara yang sedang membangun. Warga emas di setiap negara mempunyai pola perjalanan yang berbeza, yang mana mereka menggunakan sistem pengangkutan yang juga berbeza-beza bagi memudahkan mereka untuk sampai ke sesuatu destinasi. Pengangkutan berperanan penting dalam menentukan ketersampaian ke sesuatu tempat kerana menurut Robinson 1977, ketersampaian adalah faktor yang terpenting dalam menentukan perjalanan atau pergerakan individu. Manakala menurut Elliot 1974, pengangkutan adalah pengukur terhadap perhubungan antara dua atau lebih lokasi atau kawasan bagi tujuan membawa barangan dan perkhidmatan. Warga emas di Malaysia mempunyai isu dan pola perjalanan yang berbeza-beza dengan menggunakan mod pengangkutan yang berlainan untuk menuju ke sesuatu tempat. Oleh itu, kajian ini untuk mengkaji isu dan pola perjalanan dalam kalangan warga emas. Dalam memastikan kajian ini berjalan dengan lancar, beberapa objektif telah ditetapkan agar memastikan kajian ini tidak terkeluar daripada hala tuju yang sebenar. Okey, objektif utama mengenal pasti kekerapan destinasi yang dituju dalam kalangan warga emas dengan menggunakan mod pengangkutan yang berbeza. Objektif yang kedua pula mengkaji isu atau masalah mobiliti yang dihadapi dalam kalangan warga emas. Okey, persoalan kajian pula, adakah penggunaan mod pengangkutan yang berbeza ini membezakan pola perjalanan dalam kalangan warga emas? Yang seterusnya, apakah isu atau masalah mobiliti yang dihadapi dalam kalangan warga emas? Bagi metodologi kajian, kami menggunakan kaedah kajian iaitu borang soal selidik yang berpandukan kepada skala Likert, yang mana penghasilan data bagi kajian ini adalah berbentuk deskriptif. Selanjutnya mengenai sorotan literatur, yang mana kami telah merujuk beberapa sorotan literatur atau kajian-kajian lepas bagi mencapai objektif kajian kes kami. Okey, sorotan literatur yang pertama ialah buku yang telah ditulis oleh Abdul Aziz Marzuki dan Rosniza Azni Cik Ros pada tahun 2020, yang mana ianya bertajuk Pengaruh Penuaan Penduduk Bandar Terhadap Keperluan Kemudahan Awam Mesra Warga Tua, yang mana dalam buku ini ada membincangkan kajian ke atas penggunaan pengangkutan awam yang digunakan oleh warga tua di Kuala Lumpur. Hasil daripada kajian buku yang telah ditulis oleh Abdul Aziz Marzuki dan Rosniza, majoriti penduduk tua bersetuju bahawa pengangkutan awam ini adalah mesra warga emas dan menepati masa. Bagi Muhammad Khalif Latif 2019 yang telah menulis artikel bertajuk "Wajarkah warga emas dibenarkan memandu lebih
menumpukan kepada perbincangan risiko jika warga emas dibenarkan memandu di jalan raya. Kajian ini dilakukan bagi mengetahui perkara yang sering berlaku di kalangan warga emas semasa memandu di jalan raya, dan hasil daripada kajian ini yang telah ditulis oleh Muhammad Khalif mendapati bahawa warga emas tidak digalakkan untuk memandu kerana sering melakukan beberapa kesalahan jalan raya, misalnya seperti gagal mematuhi lampu isyarat, keluar dan masuk simpang dengan cara tidak selamat, serta gagal memberi ruang kepada pengguna jalan raya yang lain. Okey. Akhir sekali ialah artikel yang telah ditulis oleh Ho Bae Kyo pada tahun 2016 yang mana ianya bertajuk Pencegahan Kecederaan, Pencegahan Bahaya Memandu untuk Warga Emas, yang mana ianya lebih menumpukan kepada perbincangan siapakah warga emas yang paling berisiko untuk bahaya memandu. Okey, hasil kajian daripada artikel yang telah ditulis oleh Ho Bae Kyo ni mendapati bahawa warga emas yang mengalami hilang upaya adalah sangat berisiko untuk memandu. Misalnya mereka yang mempunyai masalah dari segi penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran akibat daripada usia mereka. Okey, secara keseluruhan kesemua sorotan literatur ini dijadikan atau sesuai dijadikan bahan rujukan dalam kajian kes yang dilakukan kerana terdapat maklumat yang boleh diguna pakai untuk mencapai objektif kajian kes kami, iaitu isu dan pola perjalanan dalam kalangan warga emas. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan yang lain untuk meneruskan perbincangan. Saya akan membentangkan bahagian E, iaitu demografi responden yang meliputi soalan 1 sehinggalah soalan 6. Baiklah, hasil daripada borang soal selidik ini, kebanyakan responden berumur dalam 60 sehingga 65 tahun yang telah menjawab borang soal selidik dengan peratusan 45%. Seterusnya bagi jantina responden pula, kebanyakan responden yang menjawab borang soal selidik ini adalah responden lelaki dengan peratusan 55%. Bagi soalan ketiga pula, bangsa responden iaitu kebanyakan mereka berbangsa Melayu dengan peratusan 26%. Bagi soalan keempat, beberapa orang responden telah keliru dengan pernyataan soalan, iaitu soalan keempat, status pekerjaan responden. Kebanyakan responden yang menjawab borang soal selidik ini adalah mereka yang telah bersarah dengan peratusan 27%. Seterusnya soalan kelima, pekerjaan semasa responden. Pekerjaan semasa responden kebanyakannya bertani ataupun berkebun, iaitu petani dan pekebun, dengan peratusan tertinggi 31%. Dan soalan keenam yang terakhir, pendapatan bulanan responden. Pendapatan bulanan responden, kebanyakan responden yang menjawab seborang soal selidik adalah mereka yang berpendapatan Rm800 dan ke atas, yaitu 38%. Terima kasih. Okey, seterusnya masuk kepada maklumat demografi responden, iaitu mengenai status perkahwinan, terbahagi kepada dua, iaitu berkahwin dengan berstatus duda atau janda. Okey, semua maklumat kajian ini mempunyai 28 orang. Okey, untuk masuk kepada data mengenai status perkahwinan berkahwin, iaitu mempunyai yang telah menjawab responden ini mempunyai sebanyak 21 orang, iaitu mewakili 75%, manakala status perkahwinan duda atau janda telah menjawab kajian ini, iaitu sebanyak 7 orang responden mewakili 25%. Okey, seterusnya masuk kepada skop yang kedua, penempatan kawasan. Penempatan kawasan ini mewakili 3, iaitu kampung, pinggir bandar dan bandar. Sebanyak 12 orang responden mewakili kampung telah menjawab responden ini dengan mewakili 42.35%, manakala pinggir bandar pula mewakili 21.45% dengan menjawab 6 orang responden. Akhir sekali daripada penempatan kawasan ini ialah sebanyak 10 orang responden yang telah menjawab mewakili 35.71%. Okey, masuk kepada penempatan rumah, bahawa
Satu orang responden rumah sewa mewakili 3.57%, manakala kampung sebanyak 18 orang responden telah menjawab, iaitu mewakili 64.28%, manakala teres pula mewakili 10.71% sama dengan responden banglo, iaitu 3 orang responden. Akhir sekali daripada penempatan rumah ialah apartmen, iaitu 3 orang mewakili 71.4%. Okey, seterusnya masuk kepada masalah kesihatan, di mana masalah kesihatan ini mempunyai 7 masalah penyakit, iaitu mata kabur, lelah, lemah jantung, kencing manis, darah tinggi, sakit lutut dan lain-lain. Okey, mata kabur ini telah dijawab oleh 11 orang responden, iaitu mewakili 39.28%, manakala lelah pula 5 orang responden mewakili 17.85%, serta lemah jantung 1 responden mewakili 3.57%, manakala 2 orang responden mewakili 7.4% bagi kencing manis. Darah tinggi dan sakit lutut mempunyai persamaan responden yang menjawab, iaitu mempunyai nilai kadar peratusan 3.57%, manakala pesakit menghidapi lain-lain, iaitu 1 orang responden telah menjawab bagi kajian selidik ini, iaitu mewakili 7.14%. Akhir sekali, iaitu mod pengangkutan yang digunakan, iaitu kereta sendiri, mewakili 15 orang responden telah menjawab, iaitu mempunyai kadar peratus 53.57%. Seterusnya, kereta penumpang 12 orang responden mewakili 42.85%, manakala bas 1 orang telah menjawab, iaitu mempunyai kadar nilai peratus 3.57%, manakala motosikal mempunyai 2 orang responden telah menjawab, mewakili 7.14%. Akhir sekali, berjalan kaki mewakili 6 orang responden telah menjawab bagi kajian selidik ini, iaitu mewakili 21.42%. Bagian B iaitu isu dan pola perjalanan. Saya akan menganalisis kekerapan destinasi yang paling kerap dituju oleh responden. Yang pertama, destinasi paling kerap dilawati ialah kedai masjid, iaitu sebanyak 27% responden telah memilih kedai masjid sebagai tempat destinasi yang paling utama bagi responden untuk mendapatkan bekalan makanan mereka. Dan seterusnya, tempat yang kerap adalah pusat rekreasi, riadah dan juga jogging, iaitu sebanyak 27% responden memilih tempat tersebut sebagai salah satu tempat yang kerap dilawati. Ini kerana tempat rekreasi dan riadah adalah tempat yang membantu warga emas ini meluangkan masa mereka bersama keluarga. Di samping itu, lawatan sosial pula adalah destinasi yang sederhana bagi responden untuk melawatinya, iaitu sebanyak 14%. Hal ini disebabkan warga emas ini lebih suka untuk duduk di rumah bersama keluarga mereka. Manakala destinasi yang tidak kerap dilawati ialah tempat bekerja seperti swasta ataupun kerajaan, iaitu sebanyak 25%. Ini kerana responden kebanyakannya tidak bekerja dan telah bersarah pensiun lah. So sebab itu mereka menghabiskan usia mereka di rumah, menghabiskan masa mereka bersama keluarga. Akhir sekali, tempat yang tidak pernah dilawati oleh warga emas ialah tempat melancong, iaitu sebanyak 7%. Ini kerana faktor usia mereka yang telah meningkat. Bagi demografi responden jarak, iaitu untuk ke tempat kerja kerajaan maupun swasta, rata-rata responden telah menjawab bagi jarak 3 km sehingga 5 km bersamaan dengan 7 orang responden, iaitu sebanyak 59%. Manakala diikuti pula dengan 7 km
yaitu sebanyak 2 orang responden dengan 25%. Bagi bahagian kerja sendiri maupun berkebun, kebanyakan responden telah menjawab 1 km ataupun 3 hingga 5 km, yaitu tidak jauh daripada tempat responden. Sebanyak 7 orang responden telah menjawab bersamaan dengan 29%. Diikuti pula dengan 1 km hingga 3 km, sebanyak 6 orang responden telah menjawab bersamaan dengan 25%. Bagi jarak 5 hingga 7 km, 4 orang responden telah menjawab bersamaan dengan 17%. Manakala bagi jarak untuk ke tempat ibadah pula, kebanyakan responden menjawab 1 km bersamaan dengan 11 orang responden, yaitu 98%. Yang keempat merupakan jarak responden untuk ke hospital, yaitu bagi 1 km 1 hingga 3 km terdapat 4 orang responden yang menjawab bersamaan dengan 17%. Manakala bagi 3 hingga 5 km terdapat 8 orang responden telah menjawab bersamaan dengan 33%. Yang terakhir, bagi jarak 5 hingga 7 km terdapat 10 orang responden telah menjawab bersamaan dengan 42%. Bagi demografi responden jarak untuk ke pasar, lawat saudara dan sebagainya, terdapat 17 orang responden telah menjawab 3 hingga 5 km bersamaan dengan 29%. Manakala untuk ke tempat rekreasi, sebanyak 12 orang responden telah menjawab 1 km bersamaan dengan 54%. Bagi demografi responden jarak untuk ke kedai runcit dan beli belah, terdapat 15 orang responden telah menjawab 1 km, yaitu bersamaan dengan 96%. Oke, dan seterusnya saya akan membentangkan mengenai kenderaan yang digunakan ke destinasi oleh responden kami, yaitu warga Mas. Oke, di mana mereka menggunakan kenderaan seperti kereta sendiri, kereta dipandu keluarga, bus, Grab atau taksi, motor, jalan kaki, dan basikal. Oke, ini adalah contoh kenderaan yang digunakan oleh responden kami untuk ke tempat yang ingin ditujui. Oke, borang soal selidik ini menyatakan destinasi yang ditujui ialah seperti tempat kerja, tidak kira sama ada itu kerajaan atau swasta, kerja sendiri, misalnya seperti berkebun dan sebagainya, tempat ibadah, hospital atau klinik kesehatan, pasar, tempat rekreasi atau riadah, misalnya jogging, beriadah di tempat riadah dan sebagainya. Begitu juga dengan jumpa saudara atau kawan, kedai runcit, membeli belah di mall. Oke, hal ini demikian karena mengapa kami meletakkan tempat ini di dalam borang soal sendiri kami, karena ini menjadi tempat di mana kerap kali dikunjungi oleh orang ramai dan termasuk juga responden kami. Oleh itu, itulah sebab kami memilih tempat seperti ini. Oke, berdasarkan carta yang dibuat, jelas bahwa responden yang telah disoal selidik, kebanyakan warga Mas menggunakan mod pengangkutan sendiri seperti kereta atau motor ke destinasi yang ingin dituju. Berdasarkan peratusan yang telah kami kira, didapati bahwa jelas menunjukkan bahwa pengangkutan sendiri mempunyai peratusan yang banyak berbanding dengan pengangkutan awam seperti bus, taksi, dan Grab. Mereka jarang menggunakan pengangkutan awam seperti bus dan Grab, mungkin disebabkan oleh faktor usia. Okay. Baiklah, seterusnya adalah soalan ke-15, yaitu mengenai masalah mobiliti sosial utama. Apabila kita lihat raja tersebut telah menunjukkan peratus masalah mobiliti tersebut, yang mana berdasarkan raja ini masalah mobiliti utama yang paling tinggi ditujukan oleh responden adalah kesesakan lalu lintas, yaitu sebanyak 30%, dan peratusan yang sama pula yang dijawab oleh responden, yaitu
bus tidak kondusif dan tidak sistematik, jarak yang jauh ke tempat kerja, kekangan massa pemandu kenderaan digunakan ahli keluarga lain, faktor umur tidak mengizinkan, dan masalah kesehatan menunjukkan peratus yang sama antara 3% dan juga 4%. Manakala soalan ke-16 pula, kalau kita lihat raja tersebut adalah peratus masalah mengikut tahap yang dihadapi dalam kalangan warga emas. Hasil daripada soal selidik yang dijalankan kepada 29 orang responden telah menunjukkan peratusan yang berbeza, yang mana berdasarkan raja ini masalah mengikut tahap yang paling tinggi ditujukan oleh responden adalah pada tahap sederhana, yaitu sebanyak 35%. Masalah mengikut tahap kedua tertinggi adalah pada tahap tidak setuju dengan jumlah 30%, yang mana hanya mempunyai perbezaan 1% dengan tahap tidak pernah sebanyak 12%. Seterusnya, masalah mengikut tahap yang terakhir adalah tidak pernah menunjukkan jumlah sebanyak 10%.